Heba dari primary 2. Untuk tahu lebih lanjut, join kita di podcast kami, Podcast PTC. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke podcast kami, Podcast BTC, bersama saya Taufik, Zahil dan Bai. Memang macam itu dia. Itu je lah. Alhamdulillah. Hari ni macam itu lah. Hari ni insya-Allah kita nak bincang mengenai anak. Cerita dia kita fikir-fikir balik, tiba-tiba macam anak kita dah besar gitu. Jadi cerita dia besar, cerita dia mengenai anak, panjang lah nak cerita. Yes. Anak you sekarang yang paling kecil. Paling kecil 8 months lah. 8 months old Myla. Dah betul lah cerita pasal anak ni memang macam just macam baru last month diorang ni kecil dan dah this besar. month dah suddenly like dah besar. Mika dah sec 1, dah sendiri dalam bilik, dah main game, dah berbeza kan. Kita nampak dia punya proses budak-budak ni dari kecil manja. Dan pasal 4, Mika dengan Moza diorang lain age group, Muaz dengan Myla lain age group. So dah nampak dah perbezaan diorang dah macam ada dunia diorang sendiri. Macam yang masih manja-manja ni lah, Mika, Muaz dengan Myla. Apa ya Asaf? Saya anak seorang. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sekarang dah primary 2 tu lah cerita dia. Macam I tengok gambar, kita nampak satu video ni, I hantar dia first day sekolah. Bukan I hantar dia pergi transport je. Dia pergi balik, ni gambar bila? Rupanya setahun. Kau dah primary 2? Tak rasa ke masa dah berlalu kan. Dah pergi sekolah Betul. dah makan sendiri. Ni Muaz next tahun depan dah P1. Wow. Muaz tau yang kita tengok macam tu. Lari-lari non-stop. Dah P1. And kalau ingat balik P1, Mika tu nangis, peluk mak dia and all. Sudin kan? Sudin. Sampai dah ada EZ-Link balik sendiri. Dah balik sendiri. Naik MRT, stop satu stesen, jalan. Betul. Sekarang naik bus, naik overhead bridge tu, jalan balik. So dah Independent dah independent. And kita buat as parents kan, how you plan pun macam mana pun. At one point tu you nak kena satu junction tu you jumpa, you nak kena belajar lepaskan. So dah Let go let go lah. Tapi yalah bila dia balik tu selamat anak aku dah balik. Macam tu. That trust ada Tengah build lah. Ni Moza nak lepaskan dia seram babe. Looking back at your time, you dulu bila baru kahwin tu, fikir nak anak you 4. You fikir anak 4? I tak terfikir sih, serius. I tak sampai macam okay lah, memang I membesar dalam family yang ramai. You know, dalam satu rumah buat 13-14 people. Tapi I dapat rasa kemeriahan tu. Kecoh babe. Bulan puasa especially kita dapat raya buat lontong sama-sama and all that. So dalam hati ni ada jugalah macam pernah tercakap ni kalau aku ada family besar ni best kan. Tapi bila kita sekarang dah rasa sendiri, yalah the challenges of juggling antara satu dengan lain. Apa challenges sebagai bapa ni rasa? What challenges for me, ada mungkin lain orang lain challenge like for me most of my time main bola, I main dekat luar negeri. So I selalu tinggalkan orang. I tak dapat rasa mungkin Mika punya first birthday, orang punya birthday diorang punya celebrations, I miss it. Diorang punya award dekat sekolah, special occasion special occasion. Diorang punya milestone I tak dapat ada sebagai bapa untuk witness benda-benda ni. Tapi you tak regret lah rasa. Part of it is you tengah make up balik sekarang. Exactly. Bila you rasa sedih kan, bila you rasa macam alamak aku ni bapa yang apa ni, you know, sometimes kita tanya question diri kita. But even you went away because of responsibility juga. Exactly, correct. That's when kita imbas balik bila time kita kecil-kecil. Kita tengok datuk-datuk kita, diorang kerja macam mana tungkus lumus untuk support family. And you know those times diorang pagi subuh dah bangun, you dah dengar cerit bunyi di pagi kan. Cerit bunyi gitu. Yes. Dia dah dengar, dia dah panaskan air kan. Dia dah tahu tu, ni datuk aku dah bangun, ni aku dah bangun. So dari pagi macam tu. So if kita today kita nak complain still macam so called macam kita rasa benda tu susah, always reflect balik apa datuk nenek kita dah buat time-time diorang dulu. I selalu fikir tau macam orang dulu diorang punya istilah dia banting tulang tu
Yes. Kadang-kadang memang mak bapak ni nampak, bapak lah nampak kadang-kadang ni jarang. Betul. Tapi yang ajaib ni adalah kadang-kadang dengan kerja diorang itu yang agak humble, yang biasa. Betul. Tapi kadang-kadang dikarenakan keberkatan kerja yang diorang usahakan itu boleh mencukupi untuk the entire family. Exactly. Kadang-kadang kita tengok ada yang kerja simple-simple tapi anak-anak ni sampai universiti. Jadi orang-orang yang Betul. kerja dan sebagainya. Betul. Kita kadang-kadang tak tahu, ini kita reflection on to our own self. Kadang kita Yes. kena kerja lebih sikit, kita kena ikat perut sikit, kita macam complain macam. But then you think about it again, Correct. mulia kerja orang yang kerja keras and then tak complain. And this is something that I think kita kena learn from our orang-orang dulu kan. Betul. The older generations. Betul. And babe, beautiful lah you nampak macam you cakap I pun pernah come across macam I think some kawan lah ada like 7 anak, ada 8 anak, like macam obviously when you hear these numbers you dah start to think Seram lah. how gaji berapa, macam mana sih satu bulan mau nak bayar ke. Kasi Tapi makan. tapi kalau you tak fikirkan tu semua, you tengok secara visual macam mana diorang hidup. Diorang saling menolong antara satu sama lain. Kakak buatkan homework adik, tolong kakak tuitionkan adik. Babe, bahagia sih. Like macam happynya aku tengok, tenang aku tengok benda-benda ni kan. Nikmat lain yang Allah bagi lah. Exactly. Jenis nikmat yang lain. Jenis Yes, nikmat yes, yang yes. berbeza. Kadang kita nampak anak ramai tapi anak semua jadi very responsible. Exactly. Semua Correct. bertanggungjawab jaga adik. Dan ada anak yang boleh sambung kerja untuk bantu mak bapak dia juga. Multitask lah. Yes. Jadi yalah, anak ramai pun ada ujian dan cabaran dia. Anak sikit pun yang biasa pun kadang tengok orang anak 2 pun stres. Yeah. Kadang yang tak ada anak pun sampai macam apa yang kadang-kadang tak cukup ni sebenarnya. So tadi balik kepada yang you cakap tu, keberkatan yang sebenarnya yang dicari oleh keluarga tu lah sendiri. Itu very important lah. Exactly. Ada orang dia lihat cukupnya duit dia tu bila dia tengok anak-anak dia makan. Dia rasa macam Masya Allah cukup lah. Kadang dia tu tak ada duit tu. Kadang dia pun Exactly. tak Yes, semua itulah. Macam bapak kita selalu dengar, bapak ni Allah bagi dia dah jadi seorang bapak macam dia punya nikmat yang Allah bagi tu dia selalu tak kongsi dia punya kesusahan dengan keluarga dia. Dia tak nak anak-anak dia tahu. Dia macam orang dulu kita dengar, kita tahu macam tak apa yang penting korang dapat makan, korang dapat belajar. Walaupun dia tak belajar pun, dia tak habis belajar pun dan sebagainya. Okay, benda ni kita cakap dulu generasi yang di mana macam mak bapak kita biasa tapi anak doktor, anak lawyer. Dia aja dekat Pasar Gilang minum makan Relax. rokok makan tu anak aku lawyer, anak aku Ya. anak doktor kan. Macam So best memang lah. tahap kesyukuran dia tu yang mungkin kita kena belajar daripada ujian yang dia dapat tu, macam mana dia boleh jadi happy. Balik pada macam mana Allah sebut orang yang apabila diberikan ujian tapi dia balik pada Allah kan. Ladina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna. Dia tahu yang sesungguhnya semua ujian ni pun balik pada Allah SWT. Jadi macam in a way macam dia syukur juga atas ujian ni. Tak ada ujian tu pun macam soal kita tak tahu tanda-tanda juga kita tau. punya benchmark kita kat mana. Yes. Kita punya Sebab strength kat mana. kita tengok kehidupan kalau tanpa ujian ni macam satu question mark juga. Sebab tu Nabi kata idza ahabballahu 'abdan ibtala. Allah kalau sayang satu hamba tu dia uji hamba dia tu. Jadi masing-masing ada ujian masing-masing. Orang yang banyak anak ujian masing-masing, orang yang anak dia yang biasa pun masing-masing, orang yang tak ada anak, orang yang semua. Ada yang dah bertahun-tahun ni kira macam cakap tentang kawan-kawan lah, pengalaman orang yang dah bertahun usaha nak dapat anak, tapi bila dapat anak, masya-Allah anak dia pun Allah jadikan cantik. Ada yang bertahun-tahun tak dapat anak tapi bila dapat anak pun sebagai satu ujian untuk dia. Yes. Jadi ni benda semua yang kita kadang-kadang tak boleh, is beyond our control. Betul. At the end of the day semua membawa kita pada syukur pada Allah SWT. So this issue of nikmat dan ujian, from your perspective macam macam besar kat anak-anak ni, of course you're going to feel happy about it. Anak ni memang kita punya penyejuk mata kan. But then specific challenges that you go through in raising each and every one of your children, apa yang you can share? Tak, macam to me kan, it's a good question. To answer that question Pasal lain sebenarnya kan macam you membesarkan anak ni there is no macam Theory that manual punya book to tell you what to do. Dia macam like pasal anak you sih. Try and error. Suddenly you macam tahu aja apa nak buat. Mungkin of course dengan bimbingan dari mak, mak mentua and all that, because diorang punya past experience. Okay, do this, do that.
salingkan baju macam mana macam ni macam tu. Tapi bila you dah serta-merta, I believe you pun rasa you dah ada anak, somehow this application dah terdownload lah. Macam automatic download in you. You tak pernah buat benda ni, okay, suddenly you terbuat. Bila you dah salingkan pampers, you dah tahu kasih susu, tahu buat susu, tak pernah buat susu. So, sampai sekarang you dah tahu dah susu apa, brand apa semua. So all these little elements and little components dah go into you. Because obviously you pun buat research. You minta pandangan daripada orang lain and all that. And one thing yang macam satu benda yang obviously bila kita dengar kisah-kisah macam ada orang buang anak. These are sensitive punya benda-benda, kisah-kisah sensitif. Ada setengah-setengah orang nak anak dan ada pula they don't want because diorang rasa diorang tak mampu and diorang rasa macam benda ni beban untuk diorang. So these are things where it bounce back to you punya personal lah. Are you ready? Are you ready financially? Are you ready spiritually, even physically? I mean, kadang pun mothers also will go through certain level of stress, bapak keluar, throughout kerja and all that. And plus recently pandemic, bapak kena buang kerja, affected. Some of them end up jobless. Mak Saleh hantar makan kat rumah I like Grab delivery and all. And talking about all this delivery punya kerja-kerja, please jangan rasa malu, jangan rasa apa. This is as long as sumber tu halal, carry on. Walaupun whoever lah, That point tadi saya rasa macam dia hit lah. Macam ada orang kadang-kadang nak anak Allah belum berikan lagi. Ada orang yang kadang-kadang ada anak dia buang anak macam that. Kita rasa macam apa what goes through the mind. Exactly. That's the thing. One thing yang I selalu share dengan the people around me also is dari sudut kita hidup ni. Ada beberapa perkara yang kadang-kadang kita jangan nak kipu sangat yang tanya orang. Exactly. Antaranya adalah kalau orang belum kahwin, jangan tanya bila nak kahwin. Betul. And orang kalau belum ada anak, jangan tanya kenapa kau tak ada anak. Because these are things that are beyond our control. Yes. Right? I think it's a cultural thing. I think benda tu, talking about myself, I sendiri belum ada anak lagi. InsyaAllah. Kita duduk dengan, I think one thing about nikmat ni, I ada banyak anak-anak yang anak-anak so-called macam anak-anak Quran, which is I ajar Quran kat orang and dah baca anak I sendiri. And kita, permulaan memang tak mudah untuk menerima benda tu yang macam orang kata, belum ada anak dah berapa tahun, 3-4 tahun. Does it hurt you bila orang cakap macam tu? Dia benda mula-mula memang sensitif lah. Tapi kadang-kadang kita faham juga yang orang kadang actually tengah mendoakan kita. Mudah-mudahan supaya macam nanti try lah benda ni. Ni benda semua orang yang mendengar benda ni diorang faham. Macam for me dah nak masuk 5 tahun 6 tahun dalam program rumah tangga. Tapi bila to the stage yang orang dah tanya, orang dah macam dah tak tanya lagi tau. Kita cuma macam doakanlah kan. Sebab ada benda yang kita boleh jawab. Dan ada usaha-usaha yang orang tak tahu yang kita dah buat. Betul lah. Check ke kau dah belum. So benda ni a bit sensitif dan I rasa tak semua orang nak perlu tahu apa yang kita dah buat. Cuma at the end of the day, bila dah lama kelamaan tu benda tu jadi satu benda yang macam orang rasa tak apalah, insyaAllah akan dapat. Kita pun dah tak tu sensitif. Cuma sama juga benda ni kalau kena dekat isteri kita, agak sensitif sebab betul. Macam satu labeling tau. Kita orang lelaki lagi kan. Kalau isu macam ni pun kadang-kadang which is unfair. Kadang-kadang orang direct benda ni ke orang perempuan. Kadang-kadang benda ni bukan orang perempuan, orang lelaki bukan kan. Correct. It's both issues also. So dia tengoklah pada orang apa yang kita jumpa. Kadang kita jumpa memang orang tu memang tak ada cara lah senang kata. Terus memang tanya seakan-akan macam kita boleh lahirkan anak tu ikut kita punya power pula. Betul kan. Yes. So tapi itulah balik kepada kisah-kisah ni, kadang-kadang benda yang buat kita tenang tu kita tengok cerita-cerita macam dalam Quran Allah sebut pada cerita Nabi Zakaria. Even cerita Nabi Muhammad pun sama. Kita tengok macam mana Allah SWT macam is part of the ujian untuk menjaga Nabi juga, supaya Nabi fokus dalam dakwah dan sebagainya, dan supaya anak-anak Nabi, anak-anak lelaki Nabi semua meninggal, wafat. Dan kata semua anak pun kecuali Fatimah je yang hidup kan. Kita tak nampak hikmah ketika itu kan. Jadi bila cakap balik dengan masyarakat ni, benda tu adalah kesusahan juga untuk orang menerima. Dah try ni ke belum dan sebagainya. Tapi actually benda ni buat kita lebih tawakal pada Allah SWT. Macam rasa macam Allah, aku dah usaha, aku dah buat checking semua. Ini untuk orang yang dah buat semua kerja ni, rasanya tak perlu kita nak tunjuk kepada masyarakat. Kita dah usaha. Ada orang share, dah try ni, dah try ni. Tetap orang akan tanya,
Tapi kita tanya pada diri kita balik, sebenarnya anak ni hibah kan? Cakap pada nama anak you tu, kira macam satu hadiah yang Allah berikan lah. Kalau dapat, maka is part of the ujian juga. That's why talking about anak you, di mana nama anak Ustaz Taufik pun hibah juga. Mungkin ada cerita tak? Cerita dia actually bila kita ini benda yang kadang-kadang orang tua tak tahu. Kita tried for a long time and me and my wife, kita lost 2 children. Kita lost total of 4 children. Kita sebelum anak kita hibah ni, kita hilang 2 anak sebelum tu, kena lepas hibah 2 anak. So this is something yang kita understand. Kita totally understand. And bila akhirnya Tuhan takdirkan lahir hibah ni, awalnya kita tak namakan hibah. Awalnya kita plan nama dia Safia. Okay. Safia. Sedap. Nama apa namanya, nama sedap lah. Antara isteri Nabi juga Lepas tu bila lahir tu kan, anak tu keluar, memang lahirnya tu pun ada complication juga. So kena pergi ICU dan sebagainya, intensive care dan sebagainya. Tapi bila anak tu keluar, yang the small moment that we had with her, tiba-tiba orang rumah saya tengok kat baby ni, dia cakap, "B, I don't think she looks like a Safia." Kita dah orang lelaki ni macam benda pula ni kan. Saya cakap, ni orang perempuan dia yang go through that pain. Saya cakap, "So what do you think she looks like?" Dia cakap, "She's a gift from God, so I think she should be Heba." Maksud kita pun dengar. Pada masa tinggal ada orang kita kenal, ada kawan kita member besar juga, dia pernah kahwin 10 tahun tak ada anak. Bila lahir tu meninggal during labor anak. Berat. So when I went through what I went through, dia dengar, dia cakap, "Babe, I know what you feel." So mungkin isu-isu ini yang kita nak sampaikan kepada pendengar. Dan ini might times we need to be a bit more sensitive. Kita dari sudut orang yang menerima ni, kita boleh nak cuba sabar, of course. But then on the other hand, orang lain pun kena sensitif juga. So be very careful. Like my case for Moza also. Moza pun it's not easy man. Macam jadi semua ada ujian ada ujian dan nikmat masing-masing. Macam Bai pun I think quite tough masa tu. Tough, it's not easy. Macam I dekat dalam tengah, yelah dia 5 bulan kan, scan 5 bulan tu you boleh tahulah jari lengkap segalanya kan. Dan dia dah scan si Moza pula ni sebenarnya dia tengah, kamera dia tengah face kat sebelah sini, jadi dia tak gerak. So doktor cakap, I think you need to go down to drink some sweet lah, Coca-Cola ke apa, kasi dia gerak sikit. So turun bawah, tak fikir apa-apa lah, turun bawah minum Coca-Cola lah apa semua, naik. So scan, so dia dah mula bergerak kan, dah mula aktif. So bila pusing sebelah sini, dia so I perhatikan tau, somehow or rather I dah ada this firasat macam something wrong. Dia she want to tell me something. That scan, orang scan ni, doktor. So dia dah tahu I buat bodoh. I perhatikan muka dia. Then after that dia macam, dia buat eyebrow dia macam apa yang betul ke tak ni, aku tengok dekat screen ni macam itu. So dah macam nervous okay, kau tolong jangan jangan cakap apa-apa. Sekali betul dia cakap, ma'am, can you just turn around? Itu ada suspect something. Dia cakap dengan Nova, can you turn around something? Because dia macam tak sure apa yang dia tengok. Dan bila dia scan, I pun of course lah ada mata sendiri, I pun tengok scan tu, I cakap, ni betul tak betul like really like macam in denial Sekali doktor tu cakap, I'm so sorry, I cannot see the right arm. Tu macam, dan Nova dah, sorry, what do you mean macam itu. Dia cakap tu sekali je tak payah ada repeat tau. I dah tahu dah, I dah tangkap benda tu. That moment I dah macam floating tau. I don't know how to imagine, nak describe. I tengah macam floating, tapi I macam makin ke belakang. Tak perasan ni macam nak terjatuh. Nasib baik ada tembok sih. Dan macam I tersandar kat tembok tu. Tersentak. The moment I tersentak gitu je, then baru I macam wake up. Cakap, okay, it's real. This is not some fantasy or some mimpi or what. Then that's why Nova dah start nangis and all that. So yalah, we go for second review and all this. So yalah, fast forward until today, a lot lah challenges dia. Macam budak tengok, mami, budak tak bersalah. Terus tak cakap, mami, she got no hand. Macam itu. So well, but looking at her now, she's smart and beautiful and everything seems Alhamdulillah. Tapi macam mana you go through pun, there will be hardship. Ini yang saya cakap ni kita rasa. Of course, terasa sih, yes. And I think on the part of others, there is this issue of sensitivity yang orang perlu ada lah, saya rasa. Correct. This is where I belajar sabar.
This is why maybe Allah trying to tell me, this is how you learn sabar. You kalau nak belajar patience, maybe for you, Bayhaqi, this is how you learn sabar. Maybe for you, Zahil, this is how you learn the art of patience. So I feel that. Yeah. Oh, dia macam dia emotional sikit. Mudah-mudahan kita ni terus tabah, dan siapa-siapa yang kat luar tu mudah-mudahan apa-apa pun yang mereka lalui tabahlah juga insya-Allah. And for every ujian itu ada hikmahnya lah insya-Allah. Betul. Nikmat. Kadang benda yang kita tak nampak kan. Allah datangkan ujian tu baru nampak. Mungkin sebelum ni kita tak nampak lah. Banyak benda yang nikmat Allah dah kasih sebenarnya. Tapi kalau kita look at that thing sebagai satu nikmat yang Allah tarik, actually banyak nikmat lain yang Allah dah berikan pada kita. So konsep nak nampak benda tu indah is the perspective is kita kena lihat pada perspektif kesyukuran lah. Jadi apa yang terbaik yang kau nak berikan, kalau tak kat dunia ni kita dapat kat syurga lah. Itu je lah kita doa. So bagi siapa yang lalui anak yang banyak pun ujian juga. Anak yang 1 ke 2 ke 3, tapi setiap anak tu kita percaya yang dia membawa satu keberkatan lah dalam kehidupan kita. Bib, dah nombor 4 ni ada nombor 5 Bib? Jangan mention. Tapi to add on when you mention about ujian masing-masing, that's why we mentioned about this before, how we measure success, how we measure kesusahan. So dari situ mungkin kita nak kena adjust lah kat diri kita. When we have a lot of anak, kita tahu kita ada responsibility, then that's why we need to adjust diri kita. Kita tak boleh go beyond the expectations. And sometimes what I like to actually highlight benda dekat sini is appreciate small little things that happen for you. Correct. Where sometimes it doesn't happen for someone else, but it happens for you. And at the same time, kita appreciate lah buat benda-benda kecil. Alhamdulillah. Tu conclusion yang agak comel lah orang cakap kan. Sudin Mudah-mudahan semua diberkati insya-Allah, dipermudahkan urusan. Thank you so much everyone. And Zat, we'll see you guys in the next episode insya-Allah.